فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في الرجال وشعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا في رمضان. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم lupa dah. Nafi'ah je ingat Sayyiban boleh tambah belakang wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala wa ilman nafi'ah wa syifa min kulli da'. Itu ditambah oleh para ulama yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah. Khabar tuan-tuan, bersimpang siur. Subhanallah. Macam balik kampung ni. Pasal saya masuk Kerinci pula. Saya tak perasan yang memang jalan tu tutup. Kita banyak kan? Kita dah memang potong ambil belah ni lelaki je. Nak lintas lagi satu lorong nak pergi sana pula. Memang naik Kerinci relax. Mak saya tegur lah, kita nak pergi mana ni? Saya Kerinci dulu saya rajin bawa mak saya bayi mandi ke Biji Damansara. Kok jalan tu lah pusing lah. Kita ikut lah. Kalau boleh U-turn, kita U-turn lah pergi sini. Kalau tak ada, kita pergi ke Biji Damansara. Saja ziarah. Baik, ala kulli hal, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu merancang, Allah merancang, dan Allah sebaik-baik merancang. Syaratnya kena merancang, jangan tak merancang. Ikhtiarkan, kemudian baru menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah rancang pergi mana? Kita sekolah ni dah start kan? Kita sekolah kan? Minggu depan. Belum lagi. Belum lagi. Baik, pertama syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung sedikit. Yang ini kita lewatkan sedikit lah boleh. Jadi cakap bodoh lah. Kita takhirkan solat isyak dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi takhir kalau kami di pondok, sebagainya kalau ada majlis yang besar, jadi para ahli ulama yang hadir daripada luar, kita akan hadir dalam pukul 11, 12.30 pukul sampai isyak. Sampai isyak si azan pula tu 12.30. 12.30 tu azan. Tu azan kan. Dia orang tanya kenapa Ustaz, bukan kita je lambat sembahyang isyak. Tu kat luar tu main gitar tu tak sembahyang isyak. Dengan azan ni nanti dia orang datang lah. Kenapa pula azan pukul 12.30 ni? Oh, ada metod tersendiri punya Baik, muka surat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Amin. Ila aqal. Kita dah bahas sehingga habis menghadap kiblat. Jelas kan? Menghadap kiblat itu tuntaslah tu. Rujukan paling kurang yang kita bawa daripada 5 kitab tu paling kurang. Kalau lebih detail lagi 7 ke 8 kitab. Sebab satu kitab itu telah menjadi conclusion, khulasah kepada kitab-kitab yang lain. Banyaknya kita tunjuk kan. Mudah-mudahan lah. Semoga sekali jalan itu, tu memang kaedah guru kita. Untuk guru ni kalau boleh 4-5 kitab depan dia nak baca sekali. Untuk orang bahas semua sekali. Menurut pandangan Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Mana sempat tulis lah. Sebab tulis tu nasib. Kemudian kita dah bahas sehinggalah bagaimana menghadap kiblat itu melalui mereka yang solat sunat. Ketika berjalan, penting tak menghadap kiblat. Di rukun yang mana boleh selain daripada kiblat menghadap kepada Kaabah, mana yang wajib menghadap ke arah Kaabah. Lebih detail nanti ketika berdiri betul. So kita akan bahaskan tentang solat fardu dan solat sunat. Baik, sedikit syarahan juga ini daripada Imam Ghazali.
Kata Imam Ghazali, adapun menghadapkan muka ke kiblat, ni akhir hikmah. Kita bahas tuntas ini 3 perkara basic. Pertama, ta'rif. Ta'rif ni apa dia? Pengenalan, mukadimah awal, apa yang disebut perkara tersebut. Kemudian pembahasan fikih, fiqahnya, begini, begitu, ini bahas daripada kaifiahnya, segala fadilahnya, kelebihan. Kemudian yang terakhir, hikmah. Kenapa menghadap ke arah kiblat? Dia kena alert dah sekarang. Budak-budak tanya, kenapa tak hadap benda lain? Dan apa hikmah di sebalik perkara tersebut? Dan ia menitik beratkan perkara apa sebenarnya di dalam syarat sahih. Baik. Adapun menghadapkan ke muka, menghadapkan muka ke kiblat, yakni Kaabah, iaitu memalingkan zahirnya wajah daripada semua arah menghadap ke arah Baitullah Al-Haram, yakni mengalihkan semuanya arah ke arah Baitullah sahaja, yakni ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita menghadap kiblat? Adakah kita menghadap kepada Kaabah, menyembah kepada Kaabah? Tidak. Kita menurut perintah. Sebab itulah hikmahnya berubah kiblat. Dan itu orang Islam ni tidak menghadap kepada benda. Mulanya Masjidil Aqsa, kemudian dialihkan Masjid Kiblatan, kan? Masjid Kiblatan alih ke Kaabah. Sebab apa? Hikmah pertamanya kerana kita tidak menghadap kepada benda, makhluk. Tidak. Kita menghadap itu kerana perintah. Perintah siapa? Yang disembah tu lah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula sampai kamu menyangka bahawa memalingkan hati dari segala perkara dan hanya ditumpukan kepada zat Allah Azza wa Jalla itu tidak dituntut. Ini penting. Hakikat kepada kiblah itu apa dia? Menghadap bila mampu menundukkan hati ke arah itu. Itu penting. Penting sekali. Bukan saja tubuh saja, kemuncaknya. Jadi sebelum pada berdiri mengangkat takbir, ketika menghadap sebenarnya telah mengoreksi diri kita. Aku menghadap ke arah siapa ini dan bagaimana tata tertibnya. Sebab itulah berhenti seketika menghadap ke arah kiblat. Bukan menghadap kosong, tidak. Sebab kita tidak tertib berat perkara ini. Sebab tu kualiti solat tidak meningkat. Ada kala buat, ada kala tak buat. Ada suasana buat, ada suasana tak buat. Semain tarawih, kan? Itu iman suasana ke memang iman kerana kita bahas tu ilmu yakin, hakul yakin? Tidak, kebanyakannya suasana. Ramai kat subuh, ramai kat subuh akhir, kan? Itu pun suasana juga. Itulah hakikat kepada menghadap ke arah kiblat. Baik, cukup situ. Nanti tak tambah lagi, panjang lagi. Jelas yang itu menghadap kiblat. Sambung. Yang ketiga, menutup aurat. Apakah maksud aurat? Aurat lah, Ustaz. Kalau dia dibaca dengan awara, awara. Kalau kita nak tahu urut dia di fi'il madhi, semua balik atas. Awara, aurat. Para ulama menyebut aurat itu ke aurat. Bagaimana ke aurat? Aurat itu apa? Aib, keaiban. Yang kedua diterjemah juga oleh para ulama nahwu kita dengan sesuatu yang dilindungi, dijaganya. Kedua, pertama aib, kedua yang dilindungi. Yang ketiga yang dipermalukan. So dipermalukan ni benda yang ditutup lah. Kita malu kalau dipertunjulkan. Betul ke tak bahasa tu, dipermalukan? Anggur je. Nanti semak dah sini. Itulah aurat. Aurat rumah di mana? Aurat rumah. Rumah apa aurat ada? Aurat rumah di pintu hadapan rumah tersebut. Sebab tu sunnah mengadakan tabir untuk aurat. Jaga, tu kena jaga untuk aurat.
Bagi lelaki perempuan tu pembahasan lebih detail nanti. Dan semuanya ada auratnya, termasuklah percakapan kita. Tetap ada aurat, ada kaibannya. Kaiban aurat bagi percakapan bila dia jadi aurat bagi kita, aib bagi kita, perlu diselindung bila tak tahu. Kena tutup, jangan cakap. Tak tahu diam je, lebih baik. Sebab tu pepatah kata Imam Syafi'i, kalau bercakap itu adalah perak, maka diam adalah faham, kan? Diam adalah emas. Jelas? Maka menutup aib tadi, yakni dengan bercakap apa yang kita tidak tahu, itu adalah menonjolkan aib kita, mendedahkan aurat kita. Itu aurat secara lughah. Yang kita bahani di dalam sembahyang, ada aurat dia. Dalam sembahyang lain, luar sembahyang lain. Ada beza, kan? Baik. Syarat yang ketiga ialah menutup aurat. Dapat aurat itu apa? Aurat orang lelaki dan hamba abdi wanita disebut hamba sahaya. Zaman sekarang ada tak? Ada tak? Ada. Dia cakap ada, saya nak tengok kat rumah mana ada tu. Tak ada, hamba abdi tak, dibayar gajinya. Mohon ya Pak, awal bulan ataupun tepat pada waktu. Hamba itu tidak mendapat apa-apa manfaat daripada khidmatnya, dan tidak layak untuk diberikan sagu hati kalau setiap pekerjaan yang dilakukan tidak layak diberikan sagu hati. Dia tidak layak untuk ditutup. Itu hamba. Seperti kita semua lah. Allah kalau tak nak bagi pahala kat kita, itu bukan masalah Allah Ta'ala. Jelas? Kita ni hamba, semua dia buat untuk kita. Nak banyak lagi bunyi. Begitulah istilah hamba yang Abdillah. Sebab tu apa yang diberi, kamu hanya diperbuatkan saja, buat saja. Itulah Abdillah secara hakikatnya. Tapi penghambaan yang disebutkan sebagai abdi itu hadir kerana cinta, bukan kerana takut. Beza, kan? Cinta lain, takut lain. Kita buat perintah Allah ni sebab takut dengan Allah ke sebab cinta dengan Allah? Ulama kata takwa yang sebenarnya bukan datang takut dulu, dia datang cinta dahulu. Seperti dengan isteri kita, bukan takut bini nak balik awal tu, bukan takut sebab cinta dengan dia. Tahu benda tu dia tak suka kita buat, betul? Maka kerana dia tak sukalah kita tak buat. Jadi benda yang tidak diperintah oleh Allah, yang dilarang, itu menurut Allah tidak baik, tidak patut dilakukan. Allah tak bagi buat, sebab tu kita tak buat. Jelas? Kalau boleh minum arak, kita minum tak? Minum. Imam dulu minum. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh, sebab tak boleh lah, haramlah kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan dilayan dengan diperintah kita ini bila? Di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Arak di syurga minum sekali terbang. Itu dalam kitab para ulama Kashful Ghaibah. Baik. Aurat lelaki, pembahasan. Ini kena catat lah. Di dalam Matla'ul Bardain, apakah yang disebutkan oleh aurat lelaki itu? Kita tak masuk hamba abdi dulu, aurat lelaki dulu. Sebab hamba abdi perempuan tu tak ada zaman kita. Kita bahas aurat lelaki. Apakah aurat lelaki menurut pandangan Syekh Ahmad Al-Fatani, juga di dalam mazhab Syafi'i menurut pandangan Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam mazhab Syafi'i, aurat lelaki ialah antara pusat hingga lutut. Halat yang tu dulu, pusat hingga lutut dalam sembahyangnya. Dalam sembahyangnya. Maka batas itu adalah pusat hingga lutut, bukan pusat dan lutut. Jelas? Pusat hingga lutut. Dapat?
Jadi manakah batas pusat itu? Kita buka dulu ke Ustaz. Baik. Para ulama menyebut adalah di bahagian atas sekali daripada pusat. Maka sunnahnya adalah melebihi paras tersebut, dapat pahala sunnah, bahkan mustahab. Jelas? Mustahab ni dituntut. Border perut, six pack tak six pack kena tutup. Kemudian turun ke bawah, manakah batas lutut? Para ulama berbeza pandangan. Sebahagiannya menyebutkan adalah kepala lutut, sebahagiannya melebihi daripada itu. Ini menurut mazhab Syafi'i. Dalam tak baik, tak ambil lagi syarah tu. Dan juga bersama perempuan yang mahramnya. Perempuan yang mahram kita boleh pakai macam tu, pakai pusat hingga lutut. Boleh pakai tu saja dengan mahram kita. Bukan muhrim Muhrim apa dia muhrim? Isim fa'il bagi ihram. Nama pelaku bagi mereka yang berihram namanya muhrim. Maksudnya mereka yang berihram, itu muhrim. Yang betul mahram. Jelas? Dapat ke ni? Ada beza tu Ada beza. Ini bukan muhrim saya, bukan mahram yang betul. Tapi jangan gaduh lah. Kat Facebook dah gaduh dah. Tak payah gaduh lah bab tu. Nampak sangat. Nampak sangat lah. Tak payah tunjuk. Bersama perempuan yang mahramnya. Siapakah perempuan yang mahram? Tu boleh tengok dari internet. Saya tak boleh syarah benda tu. Boleh tengok lah tu, pergi sini. Penting hari raya nanti, siapa boleh salam, siapa tak boleh salam. Ni pakai tala je semua. Pimpinan melalui tauladan. Kita buat, anak kita buat juga besok. Berketurunan buat. Bukan soal rapat, tidak rapat. Tidak, ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dilakukan ada hikmah, ada baiknya. Syaratnya kita ikut sahaja apa yang diberikan oleh Allah. Dan bersama lelaki. Lelaki ini yang normal. Kalau tahu dia tak normal, tak boleh berpakaian begitu. Jelas? Syarat. Baik, sikit lagi. Dan para ulama menyebut sesama lelaki juga, kalau dah nampak, syarah guru-guru kami, nampak sahaja bentuk-bentuk yang boleh membawa kepada fitnah, maka sunnah kita memelihara tubuh kita. Hanya memakai pakaian, hanya menunjukkan tempat yang patut ditunjukkan sahaja. Yakni para ulama menyebut anggota-anggota pekerjaan, tapak tangan, muka, kepala bagi lelaki. Tak boleh suka buka baju di bawah, tak boleh walaupun dia lelaki. Ini dibahas oleh para ulama. Boleh ke? Jelas? Tak puati ke ni? Ustaz ni. Iyalah ni kita baca kitab. Sebab bertambah lagi zaman, lebih tambah fitnahnya. Tambah pula masuk dalam Instagram kan. Lepas bumping, tunjuk pula kan. Memang trend sekarang lah budak-budak. Kat dia tu duduk kat shopping mall tunjuk kan. Spek lah. Kalau mengundang kepada fitnah, yakni orang memandang ada memandang khianah, maka kita juga mendapat dosa. Kerana kita memperluaskan had dosa tersebut untuk orang melihat kepada kita. Ini memberi peluang kepada dia. Jelas Ini kita tak tahu ni Baik. Itu pertama. Dan auratnya di dalam khalwah. Khalwah ni apa? Bersendirian ataupun berdua-duaan, yakni bersama dengan isteri kita sahaja. Anak tak boleh, selain daripada itu tak boleh. Khalwah dibenarkan hanya dengan isteri sahaja, satu selimut. Para ulama juga menyimpulkan lelaki sama lelaki satu selimut hukumnya makruh tahrim, makruh yang menghampiri haram. Jelas? Supaya ulama yang bertasyaddid tegas haram hukumnya. Jelas? Lepas baliklah. Selepas balik haram hukumnya. Dan sesama perempuan juga para ulama menyebut haram satu selimut. Yang boleh satu selimut hanya
suami isteri. Disebut dalam kitab waktu khalwah. Maka disebutkan auratnya adalah dua kemaluannya. Jelas? Dua kemaluan sahaja, tidak lagi waktu yang lain. Dan kesimpulannya, aurat bagi lelaki itu 3 perkara. Yang tadi lah, ingat tak tu? Pertama, yakni di antara pusat hingga lutut, di dalam sembahyang bersama perempuan yang mahramnya dan lelaki yang normal. Jelas? Dan aurat bersama perempuan yang bukan mahramnya adalah seluruh badannya. Jelas? Oh, ni kita tak sebut tadi. Tertinggal yang kita tadi. Seluruh, kalau dengan perempuan yang bukan mahram, seluruh tubuhnya. Taklah ustaz, pusat hingga lutut. Siapa kata? Jelas Memang menarik. Dia akan menarik. Dia tak kira setan ni, dia tak kira umur. Dia kalau nak nampak menarik, tempoh menarik juga. Dan orang punya selera ni fleksibel. Nampak akhir zaman. Sebab tu kena jaga kadar itu. Dan yang ketiga adalah aurat lelaki dalam khalwahnya, sesama isteri, sama dengan isteri dia. Maka di antara dua kemaluan. Ada soalan? Tiga. Jelas? Kalau kat luar, sebaik-baiknya tutuplah semua. Itu lebih baik. Itu lebih. Hamba abdi ini adalah sahaya. Ini termasuk yang kita sebut tadi. Hamba sahaya kalau di dalam hukum disebut oleh Syekh Daud juga, ialah antara pusat dan lututnya. Dan ini merujuk kepada seluruh. Wa di sini adalah tak syarah kepada apa? Daripada, yakni bermula daripada pusat hinggalah lututnya. Itu waw disebut dalam bahasa Arab. Kitab ni asal bahasa Arab. Jadi terjemah word by word. Sebenarnya kalau diterjemah bukan wa ini dan, tapi hingga. Jelas hingga. Ada soalan tak ni? Jelas? Aku apa dah? Awal lagi ni kan? Saya kan boleh lewat. Boleh ke ni? Boleh sikit lagi Tak ada soalan? Orang lelaki jelas? Adik ada soalan tak? Orang lelaki? Ni masuk peksa ni kan? Peksa ni budak-budak kalau ngajar sekolah bagi tahu masuk peksa. Yang nakal tu berhenti nakal dia lah. Pegang tu spot question dia cakap ni. Kemudian, manakala aurat wanita dan khunsa. Kita bahas khunsa dulu boleh? Kita bahas aurat wanita tersebut. Tengok footnote 16 bawah ni. Ya. Lurah dendam. Saya pun tak tahu bahasa yang sama dengan tu, tak tahu lagi. Lebih baik pada tu, itu yang paling baik lah rasanya kan. Nampaklah bahagian daripada punggungnya. Maka batasan itu adalah melebihi daripada batasan pusat. Sebab tu pusat hingga lutut ni maknanya pusat itu penanda arasnya. Itu pula tu. Maka sehingga pinggang. Bawah daripada itu adalah wilayah yang haram. Maka memelihara wilayah yang makruh ini adalah sunnat yang mustahab, sunnat yang dituntut kalau dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau tertongging tu, tambah tak pakai lah apa-apa kat dalam kan, bahaya tu. Satu, tak sah bagi solat. Yang kedua, mengaitkan. Maka pakailah kain lebih baik. Pakai kain, selamat. Dan saya sarankan kalau pakai t-shirt, pakai dengan kain. Kalau rasa pendek t-shirt tadi, selitlah dalam, ikat kuat-kuat. Tak ada orang tengok lah. Nak sembahyang, tak ada orang selera tengok kita kan. Maka pelihara itu lebih baik. Kalau keluar ni takut tersilap ketika sujud.
Maka batas itu bukan sebahagian, boleh dikatakan kalau nampak jelas, orang yang nampak aurat tersebut, maka batal solat tersebut, batal solat tersebut. Isu dia kalau dia sembahyang seorang lain, sebab dia tak nampak perkara tersebut, maka dia tak tahu keadaan tadi, sehinggalah orang beritahu dia, oh kau tadi nampak kau menyanyi tadi, maka dia perlu mengulangi balik solat dia. Jelas? Sebab tu menutup aurat termasuk syarat sah. Syarat sah dalam solat. Jelas? Ya. Kalau kita nampak imam macam tu macam mana? Wah, itu lagi berat. Okey. Kadang-kadang dekat rest area kita jumpa. Kadang-kadang kita tengah datang sembahyang, kita masuk je, ikut dia, tapi kita nampak dia masa tu. So kita ikut ke kita bagi salam je? Kalau dalam rukhsah, para ulama menyebutkan, kalau ia adalah dalam perjalanan, tidak umum macam ni, hari-hari kita jumpa dia pun macam tu juga. Kalau dalam perjalanan ada rukhsahnya, katakanlah kain memang tak ada, dan itu batasan yang dia mampu tutup, maka dahulu dengan sangka baik dahulu, habiskan dia solat, kemudian maklumkan diri. Ini kalau kasus situasinya adalah begitu. Seperti RNR, memang dah kita tahu keperluan tu susah untuk nak dapatkan, kain dah berebut orang dan sebagainya kan, sebagai contoh, maka ijtihad kita melihat dia adalah itulah kadar yang dia mampu. Sama lah bacaan, ini baru belajar ni, nanti belajar bacaan Fatihah, tunggulah imam-imam yang datang, ni salah ni menambah huruf. Dia kena ngaji tasawuf juga tu, nak lapangkan yang tu. Di tempat saya bertugas dulu, adalah tempat dia bukan sekarang. Ada haji tu baru belajar dengan Tuan Guru Haji Sa'ad, Imam Masjid Negara, Menatul Musalli. Dia duduk depan orang semayang, dia duduk macam ni, tengok tu semayang. Betul tak betul orang tu semayang? Tu bukan maksud kita kan. Kita belajar tu bukan untuk tu. Kalau kita nampak dan perlu untuk kita tegur dengan keperluan itu, maka kita tegur lah. Bukan kita nak pati salah orang tu, ni tak sah semayang. Bukan, manfaat ilmu tidak begitu. Bahkan dia akan menjadi benar. Kalau berlaku dengan kita, ya, macam abang sebut tadi, ya, boleh tegur. Tambah di imam kita pula, sudah. Keadaan kita bagaimana? Ijtihad dengan itu, kalau situasinya begitu. Kalau tidak, kita mufarraqah. Farraqah ini membatalkan niat kita berjemaah dengannya. Boleh? Nanti ada adabnya lah. Ada adabnya. Sama ada kita boleh keluar ataupun mufarraqah di situ saja. Kita melambatkan solat kita sedikit. Mufarraqah pun ada adab Jangan tiba-tiba orang tak rukuk, kita rukuk kan. Memang kita mufarraqah orang sebelah tu. Al-Fatihah yang daripada dia tengah hayati tu dia pandang kita pasal belum orang. Mufarraqah adabnya, walaupun kita dah mufarraqah, faham mufarraqah apa? Sebab ni berpisah dengan jemaah. Adabnya para ulama sebut tak, sebaik-baiknya tidak mendahului pada imam dan makmum sebelah, biar kita lambat sedikit. Jelas? Dapat? Orang dah rukuk, baru kita rukuk. Ada beza yang lambat. Jangan cepat, orang tak rukuk, kita dah rukuk. Nanti mengundang fitnah. Dah lah kita nak cepat pula lepas tu, dah orang tu cakap apa, nak ni mazhab mana, yang ni pula mengganggu kualiti sembahyangnya. Maka itu adalah makruh. Daripada sembahyang kita Allah datang, Allah benci pula. Makruh adalah term bagi apa? Dibenci oleh Allah Subhanahu. Jelas? Ada lagi? Ya. Satu je bang soalannya macam impossible lah. Tapi nak tanya dulu. Kalau orang tu contohnya dia seluar pendek, di laut, di laut ataupun dalam hutan, di seorang-seorang, dia nak solat, boleh? Okey. Dia seorang-seorang ni di tengah laut, dekat apa ni, dalam bot. Kalau dekat hutan lah. Dia terpencil lah. Dia termasuk alam lain kan. Tak mahu Baik, kalau keadaannya begitu, maka bergantunglah ia. Nanti dia ada pembahasan lagi, Syekh Ahmad akan sebut. Sehingga saya baca sikit lah jika tidak mampu menutupnya, ni nanti info tambahan, tapi saya baca dulu sebab kena dengan soalan Ahmad.
Jika tidak mampu menutupnya disebabkan tiada memiliki apa-apa pakaian, sampai tahap begitu, tak ada apa-apa, atau ada pakaian tetapi terkena najis, tak ada air pula nak cuci, dan tidak dapat membasuhnya kerana ketiadaan air, atau ia ditahan di tempat yang bernajis, tempat dia tu memang bernajis, macam mana nak buat? Dan ia hanya memiliki sehelai kain untuk menutup tempat najis tersebut. Tempat yang najis, kain tu ada nak tutup situ, kata tak sah semayang dia. Jelas? Lagi banyak yang mustahil tu. Maka dalam keadaan begitu, hendaklah ia sembahyang bertelanjang tanpa wajib qada. Tak wajib dia qada, boleh telanjang. Begitu. Kalau begitulah pada itu. Seorang lah. Seorang. Seorang lah. Dan misal katalah kita didera, pun ditangkap kan. Sekarang macam-macam. Ingat kes penculikan sekarang ni yang dilaporkan kalau di tempat saya, bukan sahaja budak-budak orang tua pun kena. Sekarang orang tua pun ada harga dia. Tangan dan semua tu ada harga Dia jaga-jagalah, jangan suka keluar malam. Saya budak pun tak selamat, orang tua pun sama juga. Maka kalaulah kasus itu berlaku pada kita, situation itu berlaku dengan kita, bagaimana? Walaupun di hadapan orang lain, tetap kefarduan itu perlu dilaksanakan, walaupun terjam-jam. Kalau dalam hutan, ada syarahan lagi, boleh kita menumpukkan lumpur-lumpur, boleh. Nanti kita akan baca belah bawah tu. Aurat ini tidak kelihatan warna kulit tersebut, maka boleh ditutup. Dikira dengan, tapi dengan syarat lumpur lah. Tengok dulu kan. Orang bandar tu tak kenal lumpur dengan ni kan. Dia pakai tepek je, kita tengok lah. Pakai sapu boleh, para ulama sebut. Tengok syarah ulama. Ni lagi dalam. Tiada lazim wajib, yakni tiada wajib, tidak wajib ia menerima kain yang dihibahkan. Apa maksud dihibahkan? Insurans ada tak? Sekarang dihibahkan, dihadiahkan, diberikan. Dihadiahkan lah, dihibah ni nisbah pada hadiah kepadanya. Tiada lazim, tiada wajib ia menerima kain yang dihadiahkan, dihibahkan kepadanya kerana besar ungkitannya. Kalau orang yang nak bagi kat dia kain, orang yang nak bagi kain kat dia tu, kita tahu dia ni kuat mungkin, tak wajib ambil daripada dia. Jelas? Baca dulu, ambil dulu. Tetapi lazim ia menerima kain yang dipinjamkan. Lazim ini boleh menerima yang dipinjamkan kepadanya kerana kecil ungkitannya. Maksud kecil ungkitannya nanti orang tak maklum lagi dah, dan tak ungkit padanya. Jika ia tidak menerima, tidak sah sembahyang. Jelas? Kalau kita dah memang ada kain, kita ada kain lebih baik, kita tahu orang tadi kalau bagi kain dekat kita, dia akan besar ungkitan dia, tak payah terima, itu lebih baik. Jelas? Kalau telanjang, terimalah, tu yang akhir sebut tu. Jika tidak menerima, tidak sah sembahyangnya, maka kena terima jugalah. Kaya kan bahasa tak lama. Baca seorang apa ni, satu yang sah tak sah, kena terima. Tapi kalau kain kita dah memang ada, walaupun lusuh ataupun tidak sempurna, kalau mengambil kain pada mereka yang besar ungkitan, maka tidak lazim untuk Syekh Ahmad untuk mengambil kepada dia, kerana ungkitan itu lebih besar. Kita tak nak ungkitan berlaku di dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajar niat wakaf. Jelas? Kalau sampai slipper dah ada niat dalam hati dah, orang nak pakai niat wakaf. Maksudnya wakaf bukan bawa balik rumah, dia nak pakai bilik air dan sebagainya, contoh dia terpakai. Jelas itu lebih baik. Dan bab perkara tu, guru saya pernah cerita satu kisah. Satu ustaz ni dia ceramah, dia mengajar bab sabar. Sabar begini, sabar begitu, sabar begini. Habis dia kuliah, dia pun keluar tengok slipper dia tak ada. Dia pun marah lah, orang ni tak belajar lah hukum, kena minta izin begini-begini. Jemaah pun tegur dia, Ustaz sabar Ustaz. Buat ajar sabar tadi kan, Ustaz sabar Ustaz.
Apa jawapan ustaz tu? Sabar dalam kitab dia kata. Sabar dalam kitab dia. Bukan kat luar dalam kitab je tu, ngajar je kat luar tak payah sabar. Baik, itu yang sebaik-baiknya lah. Begitulah. Kalau di pondok begitulah kan. Kalau kain kita sidai, niatlah wakaf. Niat wakaf tadi tu mana yang sayang simpan elok, yang rasa tak sayang nak letak tepi. Kalau rasa susah nak bagi orang, jaga elok. Jaga elok, jangan kita dedah dengan orang lain. Jelas bang? Soalan tu bang? Ada soalan lagi yang tu? Jelas? Okay, kita baca khunsa dulu. Khunsa ialah manusia yang mempunyai alat kelamin lelaki dan wanita. Tak perlu syarat kelamin apa dia Ada yang tak faham ke? Faham juga, alhamdulillah. Tok Hussein macam tu. Tak berpondok kan, mana-mana ke, dia tanya kelamin faham tak faham? Okey, tak faham tak apa. Tak faham disyarah. Tak tahulah disyarah macam ni kan. Kami tak pernah tak faham lah, kami faham. Khunsa ialah manusia yang mempunyai alat kelamin lelaki dan wanita. Kedua-duanya dimiliki oleh dia. Sebab tu disebut khunsa. Khunsa. Pertama. Atau tidak mempunyai kedua-duanya juga. Itu juga disebut dengan khunsa. Sebaliknya hanya ada lubang untuk keluar air kencing sahaja. Ada tak ini? Ada. Sebab tertulis dalam kitab. Ada. Kita tak jumpa lah kan. Jangan carilah. Jadi kita baca je. Kalau berdepan dengan orang begini, kita tahu dia adalah khunsa. Tu nama dia khunsa yang itu. Yang mempunyai dua alat kelamin, tetapi terdapat tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan kelakiannya atau kewanitaannya, maka jantinanya dikira mengikut tanda-tanda yang jelas itu, tak dinama khunsa. Walaupun dia ada dua, satu function, satu lagi tak function. Function tadi ke arah lelaki, maka telah dihukum ijtihad ketika itu, dia tahu, maka dia adalah lelaki. Jelas? Maka kalau ke arah yang lain, maka ke arah yang lain itu. Jelas? Ini lebih kepada apa? Para ulama menyimpulkan terus kepada alat sulit kelamin ini. Suara semua tak main peranan jelas suara semua tak main peranan. Ataupun memang pewaktakan dia, tubuh dia ke arah lelaki, tapi alat kelaminnya adalah perempuan, maka dihukum perempuan. Jelas? Yang tukar pula, tukar biasa bermasalah, hidup tak lama. Ya, begitu. Maha kayanya Allah SWT. Dan kata guru kami, biasa khunsa ni tak hidup lama. Kalau dia ada dua, ingat khunsa apa? Dia ada dua-dua function. Ataupun dia tak ada dua-dua, pun disebut dengan khunsa juga. Kalau dia ada dua-dua, satu function, tak nama khunsa, terus tak nama khunsa bagi dia. Jelas? Nampak muskil betul baik. Yang main lebih saya. Jika tidak jelas fungsi kelakian atau kewanitaannya, atau dia tidak mempunyai kedua-dua alat kelamin, maka dia dinamakan khunsa muskil. Itu pembahasan lebih detail. Sebenarnya khunsa kedua-duanya disebut khunsa, tapi kalau kedua-duanya tidak function, sama ada dia ada atau tidak ada, maka disebut terus khunsa muskil. Maka ini biasanya tidak hidup lagi. Dan inilah yang dimaksudkan dalam perbincangan ini. Khunsa yang kata Syedot, ini maksudnya. Dia ada syarah bawah tu lagi. Boleh ke sikit lagi? Manakala lelaki yang menyerupai wanita dari sudut kelembutan dan suaranya, sedangkan alat kelaminnya adalah alat kelamin lelaki, maka dia dinamakan sebagai mukhannas. Apa nama dia? Mukhannas. Bukan khunsa, mukhannas. Apa yang kurungan tu? Cuba sikit. Bahasa kita pun mukhannas ni apa? Kalau ikut nas tu manusia. Mukhan ni dia muskil terhadap kemanusiaannya itu. Itu disebut mukhannas. Dia pening lah, pening. Jelas kan?
Mukhannas terbahagi kepada dua. Pontannya ada dua menurut kacamata para ulama kita, khusus dalam mazhab Syafi'i. Pertama, orang lelaki yang gerakan dan suaranya adalah lembut seperti wanita, bukan kerana dibuat-buat, tetapi sememangnya kejadian asalnya begitu dan memang menyentuh dia. Juga disebut mukhannas. Tapi mukhannas yang tak berat. Orang rasa tak berat sangatlah mukhannas itu. Maka dia sendiri tak nak buat begitu, tapi dia memang begitu. Dan memang ditakdir begitu. Maka kata ulama, maka dalam hal ini dia tidak berdosa, kerana kelembutan itu tak berdosa bagi dia. Ini penting bagi mak ayah. Kalau dah memang anak begitu, jangan paksa dia. Dan memang Allah beri begitu pada dia. Memang kawan-kawan saya dekat pondok pun ada satu dua. Bagusnya dia kuat masak. Mantap. Potong bawang tu iris dengan potong bulat pun dia marah. Sebab rasa yang berbeza. Betul? Dia ikut alur. Bulat tu kena potong macam ni. Oh gitu. Kena kompek ikan bilis. Buka kepala dia dulu, kena buang dalam yang bersih. Kalau goreng tu bau manis kasi ikan bilis tu. Oh, ada manfaatnya. Jangan marah je. Jelas? Kalau kita marah dia, kita dikategorikan zalim. Tapi bawalah ke arah yang ini baik. Jangan lembut sangat, nanti kena bijak orang. Tak seramah. Tak seramah berkelik tuan-tuan setiap dinding bagi bergerak. Macam mana nak bergerak dinding tu? Sampai pagi kawan tu tiup kan, sini suruh dunia tiup. Tiup lampu ni suruh sampai padam. Mana nak padam siang budak-budak kan? Ada pengalaman tu? Dulu lagi teruk kan, Maggi dalam tu lah macam. Bagi dia keras sedikit. Bawakan dia sunnah apa? Sunnah iddah masyarakat. Bawa silatan. Tak apa awal-awal nampak, tak apa. Akan beri kesan bila dia tua nanti. Yang segedik marah dia akan berlaku pada dia apa? Memberontak. Dia akan bertemu dengan orang yang sama lembut dengan dia, tapi yang kedua pula. Yang kita takut yang kedua, kita baca yang kedua pula. Kedua lelaki yang asal kejadiannya bukan orang yang lembut, tetapi dia sendiri yang meniru kaum wanita dari sudut gerakan dan tutur katanya. Tak ada penyakit cair penyakit. Dia nak buat sendiri. Allah. Maka inilah jenis yang dicela dalam beberapa hadis yang sahih. Ini boleh disebut dirujuk dalam Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, disebut oleh para ulama kita kan. Maka kita kena bendung perkara ni di akhir zaman lagi banyak lagi banyak kena learn. Yang jadi guru kena tengok. Oh, ini mukhannas ni jenis mukhannas yang bukan dia buat. Maka kita kena ra'i dia. Ra'i tadi janganlah lembut jadi macam dia. Kita jadilah diri kita, tapi membawa dia ke arah yang lebih baik daripada itu. Bukan dengan celaan, cercaan, tidak. Imam Ghazali nasihat, kamu nak nasihat orang lain ni, hendaklah seperti kamu hendak dinasihati. Kita nak orang nasihat kita dengan herdik, dengan marah, tidak. Maka begitulah kita memberi nasihat. Jelas? Khunsa. Kita berhenti kat situ. Aurat perempuan lagi banyak pembahasannya lah. Pembahasan yang banyak. Auratnya sama je, pembahasannya banyak. Ini kita habis aurat lelaki 3 bahagian. Dan apakah itu khunsa? Sekitar ini ada soalan tak dalam ini? Dan lingkungan khunsa. Khunsa bukan khunsa aja, aurat semualah. Kan kita ada banyak istilah yang kita belajar khunsa, mukhannas. Bukan mukhannas kha tu di awal tekak. Mu buang kahak. Kha dan ra tempat yang sama. Bohong lah orang tak boleh buat bohong. Tidur mesti boleh buat. Betul tak? Kha ra mesti boleh buat. Yang tidur betul? Saya pun boleh buat dan kanan tuan-tuan tak boleh buat kan? Jelas kalau disebut kan? Disebut dengan mukhannas. Mukhannas yang boleh dan mukhannas yang tidak boleh.
Soalan tak ada kan? Mampu lah. Kau bagus tak? Dah lambat. Ya mak. Ya. Kalau lagi. Oh, biar panas. Ya, kalau sempurna rukun, syarat sah dan rukunnya maka sempurna. Sempurna walaupun di atas kendaraan yang bergerak. Kita mampu menyempurnakan rukun-rukunnya. Sebagai contoh, kita dah mampu menghadap ke arah kiblat. Untuk yang pertama, betul. Bukan sekadar menghormati waktu. Istilah menghormati waktu adalah bagi mereka yang terluput beberapa mungkin rukun ataupun syarat sah, waktu dan sebagainya kan. Dah ni kalau lambat ni macam ni, maka mengharuskan dia untuk solat menghormati waktu, tidak berwuduk dan sebagainya. Itu ke arah menghormati waktu. Adapun mampu kita berwuduk, solat dengan sempurna, maka sah solat tersebut. Sah solat tersebut. Hadap ke arah. Kalau kereta api kan satu je kan jalan dia. Kalau kita naik bas, kita menghadap ke arah itu dulu, kemudian bergerak pelan-pelan duduk di tempat kita. Boleh. Para ulama sebut masih dikira sah solat itu. Jelas? Ragu-ragu kodok aja. Senang. Dia yang duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah nanti dia bawa sampai umur 60. Jangan. Maksudnya terfikir-fikir perkara tersebut. Ragu kepada rukun yang kita mungkin kita rasa tak sempurna, maka solat kembali itu lebih baik. Adapun mampu kita menyempurnakan rukun seperti mana kita bahaskan, saya tak mampu simpulkan sebab kita tak bahas lagi rukun-rukun tu secara sempurna. Kadar mana ruksahnya, sebab tu kita tak boleh sebut secara jelas lah. Tapi kita nak sebut kalaulah dah mampu, maka sah solat sempurna. Nampak ni? Ya, payung pula bang kan. Orang muda kata payung. Kalau pakai kain, sebaik-baiknya adalah faham sini lah. Dalam tu kena ada standby. Itu yang terbaik. Kalau tak ada, kalau di bahagian bawah, dimaafkan. Terbuka di bahagian bawah, dimaafkan. Yang tidak dimaafkan, antara ini juga para ulama membahas daripada atas ni juga tidak dimaafkan. Itu kena cover tutup. Di atas juga kalau terlampau besar lah. Kadar ni biasanya tak nampak sampai pusat kan. Tapi dah tahu baju tu jenis rongga punya kan. Para ulama menyebut kalau boleh menampakkan aurat kita kepada orang lain, maka boleh dikategori tidak sah juga. Jelas? Daripada bawah dimaafkan Pak. Dia akan tertutup. Begitu dengan perempuan. Semua kan tertutup semua, nanti kita akan bahas. Muka dengan tapak tangan, tapak kaki dia tu Ustaz. Kan masuk aurat sekali. Dia tertutup oleh tapak itu sendiri. Jelas? Tertutup oleh tapak itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, kalau orang melihat daripada bawah, macam mana Ustaz? Tetap sah sembahyang kita. Yang tak sah dia lah, kenapa dia tengok daripada bawah? Maksud dia kalau daripada bawah, memang tidak sah. Memang sah kerana anggota aurat di bahagian bawah dimaafkan. Kalau daripada bawah. Jelas? Nampak bang? Betul-betul jagalah kan. Takutnya yang tu kan mengaibkan tu. Jelas bang? Ada lagi? Muslimat ada? Dia tak masuk lagi bab dia. Bab dia nanti lagi banyak soalan tu. Tolong ambil cakna, ambil berat perkara ini. Sebab perkara ini adalah perkara yang sangat penting berkait dengan syarat sahih. Ya. Adik tadi tanya, kalau sesama adik-beradik dia pusat dengan lutut juga? Ya, pusat dengan lutut. Tapi kalau nampak abang macam pelik-pelik balik kan, balik pada asrama pelik-pelik ke, kena jaga. Kena jaga diri kita. Ni akhir zaman macam-macam macam-macam keadaan. Kita kena cakna dengan perkara tersebut. Jadilah mereka yang memelihara auratnya, bukan menutup.
Kita tak banyak tu lagi. Tu nanti akhir. Memelihara apa dia? Menjaga kualiti auratnya. Tutup dengan jaga beza. Tutup, ya. Adik-beradik lelaki kalau satu selimut pun tak boleh lah tidur. Ya. Ya. Hanya suami isteri sahaja. Sejuk. Ustaz, dah tinggal itu je Ustaz, saya pun susah. Itu tak beruksah. Kalau mampu asingkan, asingkanlah. Okay? Hukum pangkal kita tahu begitu. Kerana apa? Itulah ikhtiar kita. Kita tak mampu melihat 24 jam anak-anak kita. Dan kita tak nak kita jadi pemula kepada perkara tersebut. Maka biarlah dia biasa dengan satu selimut sehingga dia tu tak apa, itu lebih baik. Dan dia hanya menkhaskan keaiban itu, aurat itu, dan keadaan itu hanya untuk isteri dia sahaja. Dan dulu mungkin dia kecil dengan kita lah. Dulu dengan bapak dia kan, dia dah besar pun kita jangan kata Umur 18 main lah anak main baik, tak boleh sama juga. Jelas benda ni realiti saya nak beritahu memang kat Jabatan Agama macam-macam jenis aja. Time umrah pun melakukan perkara tersebut. Bahaya yang sekarang ni, kerosakan di dalam kerosakan. Itulah akhir zaman yang kita kena cakna dengan hukum-hukum Allah ini, supaya menjaga diri kita dan keluarga kita. Lebih pada batas itu kita tak mampu nak lihat, maka kita dah mampu cegah pada awal. Dan mencegah itu lebih baik pada mengubati. Kita dah cegah dia. Kalau dia tergolong dengan kelompok itu juga termasuk, kita sudah ikhtiar yang terbaik daripada awal pendidikan kita kepada jelas, insyaAllah. Ya, untuk saya ni juga ni pun nak tadi hidup anak pun tak berapa besar lagi ni kan, pun nak belajar itu. Secara praktikalnya abang-abang muslimin-muslimat lebih dahulu pada saya dah, dan tahu lah kaedah itu bagaimana, kesannya bagaimana. Wallahu-a'lam. Ada lagi soalan kelas? Dapat kan? Baik, wallahu-a'lam. Terjawab ke bang tadi soalan? Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berupa